Okey, baik, bertemu kami dalam siaran Saat Pagi Malaysia hari ini. Selain daripada berkenaan dengan sektor komoditi yang kita bincangkan hari ini, dari awal pagi kita sudah kongsi ada dua tetamu yang kita akan bawakan yang istimewa pada pagi ini. Kita sudah bersama dengan Timbalan Perdana Menteri seketika tadi. Soalan kita tambahan yang kita bawakan di studio, Munawar. Betul tu. Untuk kita berbicara berkenaan tata kelola baik sebagai asas ekonomi madani. So, pastinya kita cukup berbesar hati pada pagi ini. Kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said yang merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Nampak tu dia dalam kesibukan dia tu untuk berkongsi pada anda semua sebenarnya berkenaan dengan tata kelola yang baik sebagai asas ekonomi madani ini yang baru saja diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Datuk Seri, kau boleh kongsikan bagaimana sebenarnya pada pagi ini dengan Pentusan Pagi Malaysia reformasi undang-undang ini boleh membantu untuk menterjemahkan ekonomi madani ini? Pertama sekali, terima kasihlah pada SPM kerana menjemput bahagian undang-undang. Selalu jarang orang jemput sebab kami ni dalam kategori bukan kementerian tapi agensi yang kadang-kadang agak membosankan lah sebab terlampau teknikal. Jadi saya cuba dalam bahasa yang paling mudah untuk penonton di luar sana. Maksud dia mudah. Bila kita nak pergi ke depan, bila kita nak membina rumah, struktur rumah tu penting. Betul. Dan kalau kita beli rumah, kita nak buat renovasi, kita nak jual rumah pada pihak ketiga, kalau kita beli rumah tu nampak cantik dari luar, kita masuk dalam ketuk-ketuk semua nah jatuh, pecah dan sebagainya, orang tak nak dan orang marah. Dan orang tak akan pergi pada kita yang meniaga menjual rumah tersebut. Jadi seperti hari ini, Yang Berhormat Perdana Menteri menyebutkan tentang ekonomi madani dengan elemen madani menjadi pengikat kepada perjalanan negara dalam hala 7-5 tahun kita memerintah, insya-Allah. Jadi isu dia ialah untuk menyampai perjalanan dan mengiring jalanan tersebut. Tu kita mesti nombor satu tu undang-undang yang dapat membantu. Kedua, kita mesti memberikan keyakinan kepada rakyat. Tetapi yang lebih penting sekali ialah keyakinan kepada pelabur luar yang nak letak duit dalam negara kita. Kalau negara kita tak stabil, perang, wanita dan kanak-kanak menjadi mangsa keadaan, kezaliman kerajaan, macam-macam, siapa yang nak singgah dan berlabur dalam negara kita. Jadi untuk mencapai kepada ekonomi madani, antara struktur pembinaan ialah salah satu daripada frame yang paling penting adalah undang-undang itu sendiri. Itulah pengikatan dia antara ekonomi dengan undang-undang. Okey, dan kalau kita lihat form ini merupakan satu pelaporan yang penting untuk kita gambarkan bagaimana peranan reformasi institusi dan juga undang-undang ini memainkan peranan penting kepada ekonomi negara. Jadi dalam sudut ini, portfolio Datuk Seri sendiri, apa antara cabaran utama khususnya dalam kita menepani ekonomi semasa ini dalam usaha kita nak menarik keyakinan pelabur luar dalam masa yang sama untuk kita mengukuhkan ekonomi negara? Kalau kita dengar Yang Berhormat Perdana Menteri daripada mula dia mengangkat sumpah dalam semua ucapan dia kan, dia adalah antara semua Perdana Menteri kita yang setiap kali bercakap, dia bercakap tentang rasuah. Betul. Dia cakap bagaimana pun, dia sentuh rasuah. Sebab bagi dia sebagai kepimpinan nombor satu negara, dia nak memberi keyakinan pada rakyat, duit rakyat yang dibelanjakan oleh kerajaan tidak akan dibazir kerana segolongan mereka yang merasa tamak. Mencuri duit rakyat melalui proses yang kononnya dibenarkan. Satu. Dan bila orang macam saya sebut pelabur tu di luar, dia nak letak, dia tak nak dia sampai di Malaysia, belum lagi dia nak berniaga, dia nak orang berniaga ni semua nak untung. Belum lagi dia dah bertapak, nak kena bayar ni, bayar ni, bayar ni. Tak apalah, itu bayaran kerajaan, pendaftaran lah, bayar lesen tu, itu biasa. Tapi belakang tu ada cerita lain. Nak kena belayar ni, nak cepat kena bayar, nak laju kena bayar, jangan kacau kena bayar. Siapa yang nak berlabur? Ini semua cerita-cerita, kalau kita tengok cerita Bollywood, cerita Hollywood, mesti ada macam setengah watak yang ada je nak mengacau. Memang pelabur takut. Jadi Yang Berhormat mengingatkan rakyat, mengingatkan agensi kerajaan, mengingatkan orang politik bahawa kalau negara kita nak mencapai kemajuan yang dituntut, kita semua mesti memahami bahawa kita jangan mempunyai karakteristik yang tidak, kata orang, beramanah. Jadi untuk mencapai itu, undang-undang yang kita nak tawarkan pada rakyat, undang-undang kita dah ada. Nombor satu, kita akan membaiki undang-undang pada tahap yang lebih baik. Kita mesti membina keyakinan. Keyakinan diuji, dilihat dan dipaparkan melalui undang-undang yang ada. Ketiganya, undang-undang itu mesti berkesan. Berkesan. Dan akhir sekali, undang-undang itu mesti undang-undang yang boleh dilihat memberi perlindungan.
Kita tak nak undang-undang yang berat sebelah. Berat pada majikan, tinggalkan pekerja. Kita tak nak undang-undang yang lebihkan orang kaya, lupakan orang miskin. Ataupun undang-undang terlampau menindas orang kaya. Perjuangan orang miskin itu ialah undang-undang yang lebih adil dan saksama supaya rakyat Malaysia merasakan di bawah bawah satu kerajaan yang dapat memberi mereka bukan saja keyakinan, keamanan, keselamatan, tetapi lebih penting ialah sebuah negara yang mempunyai pemimpin dan kepimpinan yang memberi mereka perlindungan. Maknanya bila kita keluar rumah, Rawin dengan Syuhada keluar rumah tak rasa takut lah. Betul. Orang perempuan balik nak bawa kereta, pertama boleh bawa kereta. Nombor dua, naik Grab rasa selamat ke? Naik kereta sendiri rasa selamat. Bukanlah saya kata kesempurnaan itu 100%. Tetapi kalaulah berlaku apa-apa, dia pergi ke balai polis contohnya, telefon ke apa, semua bertindak dengan begitu pantas. Itu yang kita nak. Ya, itulah yang ditawarkan oleh kerajaan perpaduan madani pada hari ini. Baru-baru ini Datuk Seri Yang Berhormat Perdana Menteri mengatakan akan mempertimbangkan tentang pewujudan Suruhanjaya Undang-Undang ataupun Law Commission. Jadi kalau Datuk Seri boleh kongsikan apa sebenarnya fungsi Suruhanjaya ini dan sumbangannya kepada ekonomi madani, Datuk Seri? Sebenarnya belum lagi. Sebab aspek ini perlu lebih banyak perbincangan dan kata putus daripada kementerian dan agensi berlainan. Suruhanjaya ni, undang-undang ni kadang-kadang dia macam usul hakam tu Suruhanjaya bagi hak asasi manusia. Suruhanjaya undang-undang ni kita nak lihat lebih kepada memantau undang-undang. Sebenarnya macam inilah saya bagi cerita. Kalau kita tengok perhubungan kontrak, katakan yang tadi tu jual, dia menjual, kita membeli. Dia jual dalam talian. Betul tak? Betul. Dia jual dengan stokis. Dan kemudian bila kita ni beli, katakan kita beli kat kaunter, kat kedai tu, kita nak beli barang semua tu, tiba-tiba balik tak boleh pakai. Okey. Dia kata lelaki boleh pakai, perempuan boleh pakai. Tadi saya dengar cakap. Saya kata betul ke ni? Tak kisahlah. Lepas tu saya kata lajunya dia jual. Tak kisahlah. Tapi dia jual tu kita kata best lah nak belilah. Tiba-tiba tak boleh pakai. Benda tu tiba-tiba kata saiz ni saiz kecil. Tiba-tiba daripada kecil lagi jadi besar. Katakanlah contohnya. Tuntutan tu di mana? Jadi dalam aspek ni, undang-undang kontrak kita sebagai contoh, perhubungan atau kita sign kontrak nak berniaga, macam makcik-makcik kat luar sana berniaga. Kontrak kita ni undang-undang berlandas pada tahun 1950. Dah lama tu. Sekarang ni 2023. Jadi niat daripada bahagian undang-undang, kalau kita wujudkan satu Suruhanjaya undang-undang, kita boleh memantau undang-undang lama untuk diperbaiki. Tetapi belum sampai lagi masa, belum lagi dilaksanakan secara rasmi, masih dalam perbincangan. Tetapi yang kita nak tengok bahagian undang-undang mewujudkan satu task force. Kita mula dengan undang-undang perniagaan. Sebab orang kita ni sekarang ni masa Covid, kalau kita tengok banyak masuk online business. Ingat tak? So, kita tak boleh keluar rumah. Kita order. Saya di kawasan Parlimen Pengerang, adik-adik tu saya dengar cerita macam-macam pulut dengan kuih boleh buat. Warna hijau macam kuih apa ni, dia buat kuih gulung tu. Dia buat merah, hijau, purple, hitam, putih, sebab dia duduk rumah kan, jadi boring color-color. Tapi isu yang saya nak sebut di sini ialah online business. Lepas itu, berniaga online ni, banyak orang sekarang berniaga. Order daripada sini, Lazada, Grab, kadang order A dapat B. Nak pulang macam mana? Bila telefon, orang berniaga tu lagi, hilang. Paling dahsyat ni, online scammer. Saya baru dapat talimat baru-baru ni daripada PDRM tu, bersama Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri nombor 1 ni. Antara tahun-tahun, tiap-tiap tahun lebih daripada 600 juta duit Malaysia kena keluar. Ditipu kena online scammer. Yang dia pandai itu sebenarnya ialah dia tipu kita daripada negara luar. Dia bukan dalam negara kita. Lepas tu kadang-kadang ni suara baik je. Telefon, "Pakcik, ni nombor pakcik akaun betul ke ni?" Pakcik tu dia dengar, budak ni baiklah suara, bagi nombor IC. Habis. Itu sebab kerajaan kata jangan bagi nombor IC. Tapi kadang-kadang bank minta IC kita. Kita ingat ini bank ke ini bukan bank. Suara macam orang bank. Betul tak? Betul. Kadang bukan kerajaan. Lepas tu saya selalu pun dapat, tiba-tiba ada nombor kata, "Saya ada kes mahkamah lah." Saya kata, "Apa ni kes mahkamah? Bila pula saya nak di bankrupt kan?" Tapi orang di kawasan, contohnya luar bandar, ataupun mak ayah kita sibuk kerja, dia pencen kat rumah lah, jaga cucu, jaga anak-anak kita, manalah dia tahu. Itu sebab online scamming ni, satu, perdagangan. Perniagaan tak wujud. Kedua, percintaan. Nampak gambar cantik, sayanglah, nangislah, video, semua macam ni. Hantar duit, hantar akaun, hilang, rape kata orang. Itu kata orang putih, ghosting. Lepas itu pula ada pula beberapa penipuan yang dilakukan atas talian daripada orang yang kita kenal. Dan benda ni berlaku kerana dia tahu bahawa undang-undang yang kita ada ni mungkin ada sedikit, bukan kecacatan, tetapi ketidaklengkap
untuk mengambil tindakan serta-merta. Walaupun agensi kerajaan, PDRM, NCMC bertindak, memberi maklumat, memberi pendidikan. Tapi bila kita pejabat bekerja, mak ayah kita di rumah ke, adik-beradik kita, anak cucu kita, itu kita kadang-kadang tak perasan. Orang kata jangan angkat telefon nombor yang kita tak kenal. Tapi kadang-kadang nombor yang kita kenal itulah sebenarnya yang scammer nombor satu. Contohnya. Jadi macam mana? Itu sebab kalau kita buat task force di segi undang-undang perniagaan sebagai contoh. Pertama, perniagaan antara consumer dengan consumer. Kedua, mungkin undang-undang perniagaan melihat kepada pelabur supaya mereka yakin. Sebab undang-undang ni kalau kita tengok aspek kedua dan ketiga tu, kita lihat dalam perindustrian dasar perindustrian katakan 4.0. Kita tengok di negara ASEAN kita ni, semua undang-undang mereka sudah berubah. Dia berubah, Indonesia lain, Thailand lain. Saya percaya sedari tadi tu dia nak jual, dia kalau boleh harapan nak jual ke luar negara. Mesti ada undang-undang yang mantau dia nak jual macam mana, dia nak ekspor macam mana, duit dia nak transfer macam mana, duit nak masuk macam mana. Siapa tak nak untung bila mencari perniagaan? Betul. Jadi undang-undang ini yang bahagian task force nak tengok tu, bahagian undang-undang, kita nak buat bersama dengan universiti tempatan, kita kaji semua undang-undang. Sama ada online ke, undang-undang perniagaan besar, perniagaan pengguna ke, kita tengok secara menyeluruh. InsyaAllah saya harap kalau kita dapat mulakan pada bulan, ialah sekarang tengah sibuk PRN kan, mungkin pada mula awal September, kita boleh bincang dan insyaAllah kalau dapat kita satu penyatuan dan agensi terlibat bersetuju, kita boleh target pada tahun depan, dalam sesi parlimen yang akan datang tahun depan lah, bukan sesi ini tak sempat, kita perbetulkan. Saya bila dengar cerita online scammer ni kan, saya betul-betul rasa terkilan, rasa sedih sebab begitu mudah dan saya dimaklumkan oleh PDRM beribu-ribu ringgit boleh hilang. Begitu raib. Dan itu dia orang kata kalau ambil gambar Instagram, kadang kita suka Instagram, suka TikTok joget-joget macam-macam suka. Tolong jangan letak nombor-nombor akaun IC kat belakang. Orang minta IC macam mana pun jangan bagi. Kalau susah sangat pergi sendiri. Sebab dalam kekilafan berapa saat tu saja habis. Dan bila pergi ke balai polis, nak suruh balai bertindak ke MCMC bertindak, dia nak bertindak macam mana kalau orang tu tak wujud. Dan paling dahsyat sekali, akhir sekali lah isu sekarang ni di negara barat ialah masalah AI. Dia boleh buat muka macam kita tau. Lepas tu bila katakan kita tengok, do you really exist? Betul kalau awak ada, dia pakai Instagram video ke WhatsApp video, tengok macam muka tu ada. Wahal sebenarnya benda ni penipuan teknologi. Jadi adakah undang-undang kita yang ada dalam negara kita mempunyai persediaan untuk undang-undang dan penjagaan hubungan dalam persepsi tersebut? Itu sebab yang disebut. Dan saya berucap terima kasih pada Yang Berhormat Perdana Menteri sebab sebagai kerajaan perpaduan madani, kami ni kerajaan perpaduan bersama campuran atas titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong. Dan kita berharap kita bersama dalam kestabilan 5 tahun ini untuk memberikan pindaan pada undang-undang yang terbaik untuk rakyat. Bagi persepsi saya sebagai menteri yang jaga undang-undang. Tapi sebenarnya kan saya tak boleh buat pindaan undang-undang kalau kerajaan selalu bertukar. Saya tak boleh buat pindaan undang-undang kalau adanya darurat dalam negara. Saya tak boleh buat pindaan perlembagaan, pindaan undang-undang yang ada kalau undang-undang kita bertukar-tukar kepimpinan negara. Bukannya apa? Sebab persidangan parlimen dalam negara kita bukan hari-hari seperti negara barat. Mungkin 3-4 kali setahun. Dan dalam persidangan parlimen tu soal pemantauan, perbelanjaan kerajaan. Pasal kita mengamalkan demokrasi. Kita menghormati suara rakyat melalui wakil rakyat mereka. Kita kena bagi dia peluang berbahas. Nak berbahas ni bukan perkara yang mudah. Dia kadang makan masa lama dia nak bahas, lepas tu dia nak undi. Jadi itu sebabnya saya nak minta lah pada rakyat di luar sana, kestabilan yang dititah oleh yang di-Pertuan Agong, kami sebagai kerajaan hari ini dalam 5 tahun ini insya-Allah adalah untuk memberi yang terbaik pada rakyat. Kalau rakyat tak suka, rakyat tak berkenan dan rakyat marah, tunggulah pada pilihan raya umum yang kalau kita tengokkan dah habis, biarlah dia habis dalam masa yang ditetapkan, insya-Allah. Okey, sepastinya di bawah portfolio yang Berhormat Datuk Seri, kita lihat adalah untuk kita memastikan ataupun menjamin keadilan kepada semua pihak tanpa meminggirkan mana-mana pihak sekalipun. Jadi dalam hal ini saya juga ingin menyentuh satu isu yang mungkin dekat dengan kita, Datuk Seri, iaitu berkenaan kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Difahamkan sebelum ini kadar pelupusan pada tahap 72.6% dan di bawah kerajaan perpaduan komited untuk meningkatkan kadar pelupusan ini kepada 100%. Jadi kenapa pentingnya isu ni? Kita lihat kenapa ada faktor-faktor kelewatan berlaku, Datuk Seri. Pertama sekali, mesej kita kepada perpetrators ataupun mereka yang nak melakukan jenayah seksual ni,
Kalau kes tu dapat diselesaikan dalam jangka masa paling maksimum setahun, mereka akan memikir sebelum mereka nak melakukan jenayah. Masalah bila kes jenayah, kita menghormati proses natural justice, due process. Jadi sesiapa yang dituduh ada hak untuk membela diri. Dan membela diri ini memakan masa. Dan bila saksi utama dan mangsa adalah kanak-kanak, kalau kita tunggu bertahun-tahun, bila dia dah besar dia rasa malu. Betul. Okay, itu sebab kadang-kadang saya bawa balik pada mahkamah di Negeri Sembilan di Seremban, bertemu dengan hakim mahkamah session dia ni hakim ni semua dia kena selesai. Betapa jenis tajuk kes dia nak buat, daripada kes perdagangan manusia, kes jenayah seksual, kes rasuah, semua sebab hakim mahkamah session. Ini menjadi isu kita sebab kalau hakim tak cukup, mahkamah tak cukup. Macam mana kita nak memberikan keadilan yang saksama? Sebab kita mesti memberi perlindungan pada juga mereka yang dituduh. Apa kata orang putih, innocent until proven guilty. Itu memang sesuatu yang betul. Ini pun dituntut oleh bangsa kita sebagai orang Melayu dan agama kita sebagai orang Islam. You are innocent until proven. Tetapi adalah kadang orang politik bila bercakap orang tu memang semuanya guilty until proven innocent. Baik itu politik lah. Kadang politik ni kadang macam wayang juga pada saya lah. Jadi berbalik pada aspek ni, kita nak ada KPI supaya dapat diselesaikan. Dan banyak cara. Tetapi hari ni saya berterima kasih pada Yang Amat Arif, Ketua Hakim Negara, sebab kita nak kena perbanyakkan mahkamah jenayah seksual di negeri-negeri. Kemudian bila dengan kanak-kanak ni, dia punya bilik-bilik nak mendapat keterangan, bilik pensaksian kanak-kanak ni tak boleh dalam keadaan takut. Dia tak bolehlah warna hitam, warna coklat. Kalau masuk mahkamah warna coklat, warna hitam kan. Peguam bela pakai hitam putih. Dia kena dalam senario yang lebih pro kepada pemikiran kanak-kanak. Jadi serampang dua mata kita tu mahkamah yang child friendly. Pensaksian sekarang ni kita buat daripada tahun 2018. Sekarang ni penyambungan. Saya terima kasih pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memberi peruntukan khas untuk PDRM dalam jenayah seksual khasnya kanak-kanak. Dan juga kalau kita tengok dalam aspek kes-kes ini, hakim-hakim kita nakkan hakim yang pakar. Tetapi disebabkan hakim yang kadang-kadang kena buat kes lain dan mahkamah terpaksa menjalankan kes lain, pengkhususan itu sangat penting. Tetapi sebenarnya pengkhususan semuanya akan kos duit. Pengkhususan kos duit, hakim specialized kos duit, peguam specialized kos duit. Itu sebabnya kita ni sebagai satu kerajaan madani yang bertanggungjawab, kita buat fasa demi fasa. Tetapi yang penting ialah kita nakkan supaya mereka yang menganggap dia boleh lepas kerana sistem kita yang mempunyai sistem dia nak ambil kesempatan nak melepaskan diri itu, kita berharap yang penting ialah the flip side of it, iaitu mencegah. Pencegahan. Itu sebab Pesuruhjaya Kanak-Kanak insya-Allah pada bulan 10 ini di segi Persidangan Parlimen kita akan wujudkan undang-undang khas. Pesuruhjaya Kanak-Kanak ini dikeluarkan daripada Suhakam menjadi satu badan yang begitu bebas. Yang penting dalam isu kanak-kanak dan keluarga ialah memberikan mereka pendidikan. Awareness program kata orang putih. Pendidikan ni penting supaya dia tahu benda ni salah. Dan pencegahan ni saya percaya kalau kita seiring jalan dengan undang-undang yang lebih progresif, hakim dan mahkamah yang specialized, memang kita dapat menurunkan kadar jenayah seksual pada kanak. Yang penting mangsa. Dia mesti memahami hak dia. Dan paling dahsyat yang saya paling kesian tu kalau mangsa tu yang tak boleh bercakap. Kemudian yang baby-baby kecil-kecil yang dia tahu dia buat apa pun takkan bayi pun nak bercakap balik. Itu sebab kita kena balance lah. Macam mana kita nak buat ni? Itu sebabnya saya berharap ahli-ahli parlimen, dua pihak, kerajaan dan pembangkang akan sama-sama menyokong kerajaan dalam pewujudan Suruhanjaya Kanak-Kanak untuk membantu dan memberikan pendidikan awal, memberikan promosi, memberikan kepahaman supaya kita sebagai sebuah negara perpaduan madani boleh melihat kepada elemen pencegahan sebagai salah satu faktor, dan masyarakat luar bandar, dalam bandar, komuniti kena mainkan peranan. Melindungi kanak-kanak dan golongan yang menjadi mangsa, the vulnerable group, wanita dan kanak-kanak perlu bantuan daripada pihak komuniti. InsyaAllah itu harapan saya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Muhammad Datuk Zazalina Osman Saib sampai kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita tata kelola yang baik sebagai asas ekonomi madani. Harapannya juga sudah dirangkumkan. Semoga usaha yang Muhammad Datuk selepas ini akan dapat dilaksanakan untuk mengangkat ialah undang-undang juga membantu ekonomi negara Malaysia. Sudah pasti melalui pemerkasaan undang-undang dan juga reformasi institusi ini bukan sahaja dapat melindungi rakyat, malah juga memenuhi kehendak rakyat serta menjamin keperluan
ekonomi. Kita dah sampai ke penghujung siaran Selamat Pagi Malaysia bagi edisi hari Khamis pada hari ini. Ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Datuk Seri kerana bersama kami pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Ya, teruskan kesetiaan anda bersama dengan TV1 dan Keseluruhan Berita ITM. Ada banyak program lain akan menyusul selepas ini. Saya Syuhaidah Arifin. Dan saya Munawar Azmi mewakili tim penerbitan Selamat Pagi Malaysia dan penerbit Haji Faiz Syauqi mengucapkan terima kasih dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Jumpa lagi. Usahaku setan Malaysia nan satu, kita melajukan jiwa kebaktian menuju cerah ke masa hadapan. Pimpinlah tanganku sayang, kita sama